Abu Usama Hanafiah Al-Bandari, pengkuliah kita pada malam ini. Seterusnya jawatan kuasa masjid, Imam Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama berada di masjid ini menunaikan solat maghrib. Kemudian insya-Allah kita sama-sama mengikuti program ilmu majlis ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Usama Hanafiah Al-Bandari, yang kita kira kita telah mengenali beliau lah. Sebab sebelum ni dia pernah mari dah sini. Alhamdulillah, bagi pihak majlis, bagi pihak masjid, mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Fadhil Ustaz Abu Usama kerana sudi untuk ke masjid kita. Dan Alhamdulillah, beliau telah memberikan kesanggupan untuk berkomitmen ulang sekali di masjid kita. Dan insya-Allah saya sebut sikit banyak sebagai permulaan ini. Kaedah maknanya perjalanan majlis ilmu kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abu Usama ini, beliau akan membaca kitab Munatul Musalli. Kemudian akan ada sesi soal jawab lah. Soal jawab ni umum lah, bukan maknanya tertumpu kepada kitab yang dibaca semata-mata, tapi kita kira macam klinik juga lah, klinik hukum juga. Klinik hukum kita hari sini klinik hukum hak jabat agama. Maknanya Al-Fadhil Ustaz ni, bagaimana yang kita maklum, ahli trainer kepada klinik hukum jabat mufti. Jadi ada program tersebut yang diatur oleh jabat mufti. Jadi insya-Allah kita ambil peluang juga dengan kehadiran beliau bersama dengan kita boleh bersoal jawab dengan berkenaan dengan segala perkara berkait dengan persoalan ataupun permasalahan berkait dengan ibadah kita, dengan agama kita. Kita ambil peluang, insya-Allah kita akan ada ruang untuk muslim-muslimat untuk bertanya, insya-Allah. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kerana kehadiran, kesanggupan beliau datang. Beliau bagaimana yang kita tahu duduk di Kemasih dan di pondok beliau di madrasah 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 Islamiah, markaz Madrasah Islamiah di Kemasih sana. Jadi beliau sanggup untuk datang ulang kali tempat kita. Jadi kita ambillah peluang baik mungkin untuk memanfaat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi saya tak mahu memanjangkan kalam saya. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Fadhil Ustaz untuk mengambil tempat untuk meneruskan majlis kita pada malam ini. Pada tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Terima kasih kepada Al-Fadhil
pengurusi masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, AJK masjid, pegawai-pegawai masjid. Tidak lupa juga kepada Al-Fadhil Ustaz Mahmud, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita berada dalam majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada pihak penganjur, kepada peserta-peserta, kepada ahli jemaah, dan Allah Subhanahu wa taala kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Sebagaimana yang diberitahu oleh Al-Fadhil Ustaz pengurusi masjid berkenaan dengan perjalanan majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah kita akan baca kitab sekejap, lepas tu kita akan pergi kepada sesi soal jawab. Jadi yang pun dah ingat dah, masjid ni banyak dah. Bagi orang bagi tanya dah. Kalau orang bagi tanya, kita muka panjang sikit. Sebab dia ada juga setengah-setengah masjid ada bagi tanya. Ada setengah masjid ada bagi tanya, ada setengah masjid bagi tanya. Dia tak sama orang ni. Jadi boleh ingat dah, masjid ni bagi tanya ke tak? Jadi kalau bagi tanya, kita tak boleh baca kitab banyak-banyak sebab kita nak fokus kepada persoalan sebagaimana Al-Fadhil Ustaz pengurusi masjid Kabah tadi kita ambil klinik hukum di Jabatan Mufti kita tak sini malam ni. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kita akan guna pada malam ni nama dia adalah kitab Munyatul Musalli. Yang mana kitab Munyatul Musalli ni adalah satu kitab yang cukup masyhur lah di tanah air kita, yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fadhali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, seorang ulama daripada negeri Fadhali, dan cuma dia tidak mati di sinilah, dia mati di Mekah sebab di masa dia perang dengan Siam dulu. Jadi dia orang-orang Islam kita kalau Syekh Abdul Samad Al-Fadibani gugur syahid di sana, kadang-kadang dia naik ke Mekah. Dan kubur dia sekarang ni berada di Taif dekat dengan perkuburan Abdullah atau kubur Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasulullah. Kitab Munyatul Musalli adalah kitab yang cukup masyhur di alam Melayu kita, yang dikarang oleh seorang ulama yang cukup dikenali, Syekh Daud Abdullah Al-Fadhali. Cuma kalau kita buat kajian secara mendalam terhadap kitab ini, sebenarnya kitab ini bukanlah kitab yang tinggi sebenarnya. Kitab yang rendah je, bukan tinggi. Kitab rendah. Tetapi mungkin keikhlasan daripada pengarang sehingga ramai orang nak belajar kitab dia, ramai orang ambil manfaat. Kalau kita tengok kitab yang lebih muda, yang membincangkan lebih kurang tajuk yang sama lebih banyak. Kitab yang baru lebih banyak lagi. Tapi masih lagi orang ramai guna kitab Munyatul Musalli. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sendiri pun selama duduk kuliah di Masjid Surga, aku tak pernah membaca kitab Munyatul Musalli ni kali kitab ni. Kali kitab ni. Aku tak pernah membaca kitab ni sebelum daripada ni. Dan kita masa kita belajar pondok dulu, kita pernah belajar lah kitab ni. Cuma kita tidak pernah mengajar di Surga Masjid kitab ni sebelum daripada ni. Sebab kita melihat bahawa sebenarnya kitab ni ramai ada orang baca. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ni nama dia kitab Munyatul Musalli. Dia munyah ni maksudnya hasrah ataupun harapan orang yang sembahyang. Jadi orang yang sembahyang ni ada hasrah dia, ada kehendak dia, ada benda yang sasaran dia. Baik, dia kena baca Munyatul Musalli. Ada juga orang baca Maniyatul Musalli. Dia dalam bahasa Arab, kalau maniyah makna dia lain. Kalau maniyah ni makna kematian, itu makna maniyah. Maniyah makna mati. Jadi kalau kata Maniyatul Musalli, mati orang yang sembahyang. Takut juga dia kena baca Munyatul Musalli. Dia munyah di lain daripada maniyah. Al-Musalli makna orang sembahyang. Seterusnya katanya Bismillahirrahmanirrahim.
Ku mulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok Syekh Daud Al-Fadhali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, permulaan kitab dia letak Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi orang yang belajar tidak asing lagi perbahasan kenapa ulama meletakkan pada mula-mula kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali adalah kerana nak mengikut susunan Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim permulaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang keduanya, di sana ada hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sebenarnya hadis ini bukanlah hadis sahih, tapi bukan hadis palsu. Maksudnya hadis ini adalah hadis dhaif, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Setiap perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah, setiap perkara yang dianggap penting pada syarak dan tidak dimulakan perkara tersebut dengan bismillah, maka perkara itu kurang keberkatan. Maka untuk menyempurnakan keberkatan perkara, sesuatu perkara yang dianggap penting oleh syarak, adalah kita mulakan perkara itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang ketiganya, kerana nak mengikut cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada Rasulullah balik daripada perjanjian Hudaibiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menghantar surat, menulis surat dan hantar kepada raja-raja dunia. Atau kepada raja dunia, atau kepada raja Rom, raja Farsi, raja Mesir, raja Yaman, atau lagi menyeru mereka itu kepada agama Islam. Yang mana dalam surat Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula sekali Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila azimir rumi Hirakla, sebagai contoh. Maksudnya mula-mula sekali Rasul beli adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya nak tiru apa yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara pelajaran yang kita dapat ambil, permulaan urusan kita mulakan dengan bismillah adalah supaya kita kena utamakan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Apa juga perkara mesti kita kena letak Allah Subhanahu wa taala depan. Bukan kita letak Allah Subhanahu wa taala belakang. Sebab itu maksud Bismillahirrahmanirrahim. Antara benda yang kita dapat mengambil pelajaran, kenapa kau dimulakan dengan bismillah. Bismillah dengan maksud dia adalah dengan nama Allah. Jadi kalau dia mengarang, maksudnya aku mengarang, aku menulis dengan nama Allah. Kalau kita makan, kalau kita baca bismillah dengan maksud aku makan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minum, kita baca bismillah dengan maksud aku minum dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat sesuatu, lepas tu kita baca bismillah dengan maksud aku buat sesuatu itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat sesuatu dengan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kepada kita dalam semua urusan, agar Allah Subhanahu wa taala letakkan kebaikan dalam urusan kita. Baik. Dengan nama Allah. Allah ni adalah nama kepada zat yang wajib ada. Zat yang wajib ada, yang layak disembah dengan sebenar-benarnya. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Okey, itu Allah. Manakala Ar-Rahman adalah nama bagi sifat, Ar-Rahim adalah nama bagi sifat. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Cuma apa yang diterjemah oleh Syekh Daud Al-Fadhali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Dalam masalah Rahim, Allah Subhanahu wa taala amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin dalam negeri akhirat. Jadi orang kafir dia tidak dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Okey, itu maksudnya. Nah, cuma ni adalah salah satu penafsiran bagi makna Ar-Rahim. Dan di sana ada penafsiran yang lain. Kita tidak perlu bincanglah beberapa penafsiran bagi Ar-Rahman dan bagi Ar-Rahim. Baik, kita cover secara sepintas lalu sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu itu jalan segala orang yang muttaqin, segala orang yang bertakwa. Jadi apa yang ini disampaikan oleh Syekh Daud adalah setelah daripada dia menyebut bismillah, maka dia pun terus mengucap alhamdulillah. Juga kerana nak mengikut Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim mula-mula bismillah, yang keduanya adalah alhamdulillah. Segala puji. Apa maksud segala puji? Maksudnya segala perkara-perkara yang baik, segala kesempurnaan adalah milik bagi Allah. Segala kesempurnaan adalah Allah adalah Tuhan sekalian alam. Apa maksud alam? Alam ni adalah setiap perkara yang selain daripada Allah. Setiap perkara yang ada selain daripada Allah adalah alam. Maka semuanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuan kepada sekaliannya. Yang mana Allah Ta'ala adalah Tuhan yang menjadikan sembahyang. Maksudnya, yakni sembahyang 5 waktu itu jalan orang yang muttaqin. Jalan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, Allah Ta'ala jadikan ia di dalam sembahyang. Jalan nak pergi mana? Kalau orang tanya, jalan nak pergi mana? Jalan untuk menuju kepada keredaan Allah. Jalan untuk mencapai syurga Allah. Jalan untuk mencapai ganjaran daripada Allah. Jalan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal abadi selepas daripada kita meninggal dunia. Dia jalan ni adalah tempat yang kita lalu di atas untuk kita pergi ke suatu destinasi. Orang yang bertakwa, Allah Ta'ala jadikan sembahyang ni jalan kepada dia untuk dia mencapai keredaan Allah. Jadi kalau orang hamba Allah Subhanahu Wa Taala ingin mencapai keredaan Allah, ingin mencapai ganjaran daripada Allah, tetapi tidak berjalan dengan jalan yang ditetapkan oleh Allah, nescaya dia tidak akan sampai. Pasti dia akan tersesat jalan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quranul Karim ayat, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran tu, dzalikal kitab, demikian itu Al-Quran. Dia guna perkataan dzalika isyarat kepada mulia. Sebab asal perkataan dzalika diguna dalam bahasa Arab adalah isyarat kepada benda yang jauh. Dzalika. Kalau hadza, barulah diisyaratkan kepada benda yang dekat. Tapi kalau dzalika, benda yang jauh, menunjuk bahawa tingginya, mulianya Al-Quranul Karim. Dzalikal kitab, kitab yakni Al-Quranul Karim, la raiba fi, tidak ada syak dan ragu-ragu padanya, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hudal lil muttaqin, ia memberi hidayah kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan mereka itu mendirikan sembahyang. Orang yang bertakwa antara sifatnya dia beriman kepada perkara yang gaib yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah, wa yuqimus salah, dan mereka itu mendirikan sembahyang, mereka itu menunaikan sembahyang, cukup syarat, cukup rukun, dan dia jaga adab-adab sembahyang. Jadi itu adalah sifat bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jalan untuk sampai kepada keredaannya, yang mana orang yang bertakwa itu berjalan di atas jalan tersebut, iaitu sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian daripada masyarakat kita, ada sebahagian daripada orang kita yang terjebak dengan golongan hakikat yang sesat. Di sana ada golongan hakikat yang sesat, golongan batiniyah, yang mana mereka tak sembahyang, dia tak sembahyang. Dia tak sembahyang macam kita dia sembahyang pakai niat aje. Sampai masa orang bang saat itu dia duduk dengung sekejap. Pakai sudah dah sembahyang, dia panggil sembahyang pakai niat. Ada hamba rasa orang kampung ni pun ada juga, bukan tak ada. Benda ni tersebar di tempat kita. Kampung situ sikit, kampung ni sikit, ada belaka di kawasan ni. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan tersebut kalau cakap bab ketuhanan, pandai sangat kalau cakap bab ketuhanan. Tapi dia sedar ataupun tidak bahawasanya dia saat itu tidak berjalan di atas jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sembahyang hak yang sebenarnya adalah sembahyang hak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama raaitumuni usalli." Mung sembahyang sebagaimana melihat aku sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang pakai niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang pakai niat. Dalam sembahyang mesti ada niat, tetapi bukanlah sembahyang saat itu cukup dengan niat, cukup dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, tetapi sembahyang yang dilakukan oleh Rasulullah daripada ketika sihat sehingga ketika sakit hampir nak mati leda adalah mula dengan takbir dan disudahi dengan salam. Sembahyang itulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia jalan untuk orang yang bertakwa, yang mana orang yang bertakwa berjalan di atas sembahyang tersebut untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah sembahyang ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita tahu bahawasanya ia adalah salah satu daripada rukun Islam. Sembahyang adalah rukun Islam. Bahkan kalau kita tengok rukun Islam yang paling besar selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah adalah sembahyang. Sehingga kan sembahyang ni diumpamakan sebagai tiang kepada agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul amril Islam wa 'amuduhu shalah." Kepala bagi perkara itu adalah Islam, manakala tiangnya adalah sembahyang. Jadi sembahyang adalah tiang kepada agama. Cuma kita sembahyang tiang kepada agama ni memang start daripada kecil kita dengar sama dah, start daripada kecil kita dengar, start daripada kita sekolah pasti lagi kita dengar dah sembahyang ni adalah tiang kepada agama. Cuma hak yang tersebar dalam masyarakat kita bahawa sembahyang tiang kepada agama adalah perkataan Rasulullah, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Sembahyang itu adalah tiang agama. Sesiapa yang mendirikan sembahyang maka sesungguhnya dia mendirikan agama. Manakala sesiapa yang meninggalkan sembahyang maka sesungguhnya dia meruntuhkan agama. Sebenarnya lafaz yang kita biasa dengar, yang hamba sebut lafaz yang kedua tu, sebenarnya tidak sabit di dalam mana-mana hadis yang sahih dengan lafaz tersebut. Cuma di sana ada riwayat yang dhaif menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Sembahyang itu adalah tiang agama. Cuma lafaz yang sahih bukan begitu. Lafaz yang sahih adalah lafaz yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul amril Islam wa 'amuduhu shalah." Kepala perkara itu adalah Islam dan tiangnya adalah sembahyang. Lafaz wa 'amuduhu shalah adalah sembahyang. Tiangnya adalah sembahyang adalah lafaz yang sahih. Jadi kesimpulan memang betul sembahyang adalah tiang kepada agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang adalah suatu ibadat yang mempunyai kedudukan yang cukup tinggi dalam agama kita. Sembahyang adalah suatu ibadat yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Orang yang tinggal sembahyang, kalau diengkar kewajipan sembahyang, maka sepakat ulama tanpa khilaf mengatakan dia terkeluar daripada agama Islam. Jadi kalau ada orang-orang yang kita kenal, sebagai contoh, dia dak sembahyang, lepas tu dia engkar pula kewajipan sembahyang. Maksud dia engkar kewajipan sembahyang, dia kata sembahyang tak wajib-wajib Contoh dia kata lagu tu, maka bermakna dia telah terkeluar daripada agama Islam. Selama mana tidak sabit dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang mengetahui keadaan dia, tidak boleh makan sembelihan dia sebab dia bukan Islam. Tidak boleh makan. Kalau dia sembelih tak boleh makan sebab sembelihan orang kafir tidak halal. Okey, itu sebagai contoh. Baik. Jadi kalau orang tahu dia saat ni tu berlafaz dengan perkataan tersebut dan dia tidak sabit dia bertaubat, jelas dia terkeluar daripada agama Islam, tidak sabit dia bertaubat, maka orang yang tahu tidak boleh sembahyang atas jenazah dia. Orang yang tahu tidak boleh tanang dia pada perkuburan orang Islam. Kalau tak tahu nak buat mana? Kalau tak tahu, ni bagi orang yang tahu. Jadi kalau jelas dia cakap lagu tu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi dia manakala orang yang hamba tengok jam tinggal
Nanti kita ambil sikit lagi ya. Lepas tu kita buka kepada sesi soal jawab. Manakala orang yang tinggal sembahyang fardu tetapi dia tidak engkar kewajipan sembahyang. Dia tak sembahyang tu bukan kerana dia menafikan kewajipan sembahyang, bukan. Tapi kerana dia malas, rasa tak macam ke tak sampai seruang lagi, nanti dulu, macam-macam lah alasannya. Maka ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan masih lagi tidak terkeluar daripada agama Islam, namun ada sebahagian yang lain mengatakan dia telah terkeluar daripada agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, khilaf di kalangan ulama adalah adakah dia keluar ataupun tidak lagi daripada agama Islam. Namun sepakat ulama mengatakan dia telah melakukan suatu dosa yang cukup besar, yang wajib dia kena bertaubat. Dibimbangi dia mati dalam su'ul khatimah kalau sekiranya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena pergi kepada sesi yang kedua pula. Jadi untuk malam ni, untuk sesi yang pertama kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita pergi kepada sesi yang kedua. Sebelum daripada kita pergi ke sesi yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita menjaga sembahyang sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara doa yang bagus kita baca adalah ya Allah, jadikanlah aku, Allahumma ja'alni muqimis salat, Allahumma ja'alna muqimis salat wa muqimis salat wa min dhurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kita orang yang sentiasa menjaga sembahyang, begitu juga segala zuriat kita. Okey, jadi untuk sesi pertama kita berhenti sini dulu. Kita pergi kepada sesi soal jawab. Allahu a'lam. Okey, ada tak nak tanya benda Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Ustaz, ni waktu lagi ya, waktu. Kita ada sedia 2 mic kalau nak tanya bila kat tengah. Bila kita kata lu sampai ke mic yang disediakan. Jadi untuk sebagai pembuka kepada soalan ni, saya nak tanya bagaimana cara kita nak bersihkan air kencing di rumah, tengah-tengah rumah kita, yang rumah kita ni rumah batu, rumah mozaik lah. Jadi kalau nak curah air tu, jadi tak dapat lah keluar rumah tu, jadi akan berebut banyak lagi. Macam mana cara tu? Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Pengurusi Masjid Hafizahullah Subhanahu wa taala berkenaan dengan soalan yang cukup jelas lah. Okey, jadi sekarang ni katakanlah air kecing, tak kira lah air kecing anak kita ke, air kecing dia orang tua ke, tak kira lah, yang penting air kecing. Jadi air kecing ni termasuk dalam najis yang tidak dimaafkan kalau sekiranya banyak. Kalau macam pada jagung tu, tu dimaafkan. Jadi air kecing saat ni tu tengah rumah, dalam rumah kita batu. Kalau rumah kayu tu mudah je, boleh kita basuh je tubik kok celah dia, celah datang. Okey, hamba minta sikit minta izin nak curah sikit air sini. Air ni bukan air kecing ni, nak minta izin je. Okey, contoh gini air. Nampak kan lebih kurang kan? Okey, cara dia kita nak basuh gini je, cara kita nak basuh. Okey, kita ambil kain ke, kita ambil tisu, kita lap dulu. Lap, kita buang jiring. Maksudnya kita buang jiring. Okey, hak ni jangan guna tangan lah. Kita lap dengan tangan kiri ya, sebab basuh najis sunat dengan tangan kiri. Okey, kita lap, kita letak dalam supit. Lepas tu ada lagi sikit lagi. Okey, kita lap. Kawasan ni je, kawasan ni ya. Okey, kita lap, lepas tu kita pun letak air sikit. Atas tempat yang sama, sikit atas tempat yang sama. Lepas tu kita lap pula sekali lagi. Supaya kita lap sana tu untuk hilangkan jirim, lepas tu hilangkan bau. Okey, selesai daripada tu habis. Maka lepas lap kita tok je air. Okey, lalu je air. Okey, bagai. Selesai. Banyak tu je, bukan mesti kita kena dah rumah kita luah, mesti kita kena mengalirkan air sampai keluar. Tidak, bukan begitu. Okey, banyak mana? Banyak ni je kita guna. Jadi saat ni kita lalukan air atas ni. Ni air mengalir dah. Maka air ni setelah daripada suci tempat dinamakan air ni air musta'mal. Maksudnya suci pada dirinya, tapi tidak boleh kita menyucikan perkara yang lain. Okey, nampak kan? Bukan mesti
Kalau kena stopwatch sini ni jenis orang waswas ni, oleh kerana orang kata ngalir tu habis ngalir tu biar kau lepas tu ngecip pula kau ngecip pula hak asal je banyak ni jadi suti rumah kena basuh. Jadi kalau kecing, kalau dia jaga ayah dia hak yang tu, ada kadang-kadang kita orang tua ni sampai ke nyanyuk kecing ngata rawa, duduk rumah anak pagi kecing, petang kecing, malam kecing, jadi 5 kali sehari kena basuh rumah. Jadi syarat bukan dah untuk kita buat begitu, bukan begitu Okey, ini dipanggil mengalir dah ni. Okey, jelas kan? Jadi banyak ni je kita guna air, tengok. Banyak ni je kita guna air, boleh kita guna. Tapi macam yang berkabur tadi tu lah. Okey, kita buang dulu sekali pertama air. Lepas kita buang air, oleh mungkin ada bau lagi. Okey, kita tok air dulu sekali untuk menghilangkan bau sekali. Tapi air hak mula-mula tu campur dengan najis lagi. Okey, lepas tu ketiga, sebagai contoh lah, kalau kali pertama tak ada belah dia jirim, tak ada jirim ni zat najis, tak ada sifat-sifat dia tak ada, maka cukup dengan kita sigang je air lepas daripada tu. Dia maksud sigang ni bukan mesti air saat itu mengalir jauh daripada tempat tersebut, bukan mesti begitu. Air mengalir di atas tempat itu sahaja, maka sudah mencukupi. Jangan sapu je, tak boleh. Kita celup air dengan tisu, kita sapu, itu tidak memadai. Okey, wallahu a'lam. Tengok tambahan, kira soalan tambahan. Ya. Parlimen di Dewan ada soalan tambahan. Apa nama ni, macam mana pandangan orang tu buat cara pakai mop tu? Dia mop sekali, kemudian dibasuh, kemudian mop pula, dibasuh, dia mop pula, tempat yang sama. Okey, kalau pakai mop tu faham lah, mop tu kan bukan mop kita tu, mop orang puang tu bukan. Okey, mop, pakai mop saat ni tu kita kena pastikan tengok. Baru sedap. Okey, jadi mop saat ni tu, kalau sekiranya mop saat ni tu air yang ada pada mop adalah air mutlak. Jadi kita kata sebagai contoh okey, dia mop kali pertama untuk menghilangkan jirim najis. Okey, dia pun tok dalam bekas, dia pergi tempat baik, dia basuh situ. Dia pun tok air baru. Dia basuh dah, selesai dah. Dia tok air baru dalam tu, dia pun tok mop. Masa dia pergi saat ni tu, masa dia tok mop dalam tu air mengalir di atas tu, maka memada. Air mengalir memada. Tetapi kalau mop saat itu lembab, dia tidak mengalirkan air, maka tidak memada mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kerana basuh dalam mazhab Imam Syafi'i ia memberi maksud kena mengalirkan air pada atas tempat najis tersebut. Okey, jelas kan? Jadi kena pastikan mop saat ni tu mengalirkan air ataupun tidak. Baik, wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada satu soalan. Kalau kita tengok pada doa istiftah kan, dia kata Allah sekali itu la syarika lahu wa bizal qawmitu wa ana minal muslimin. Okey. Dan pada surah Al-Baqarah ayat 2, zalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi saya nak tahu perbezaan muslimin dan muttaqin, Ustaz. Okey. Soalannya, apakah perbezaan di antara muslimin dan dengan muttaqin? Muslimin kalau kita terjemah maksudnya orang Islam. Muslimin maksudnya orang Islam. Muttaqin makna orang yang bertakwa. Okey. Bagaimanakah kita nak kata seorang tu Islam, dan bagaimanakah kita nak kata seorang tu orang yang bertakwa? Orang Islam dia dua. Yang pertamanya adalah dia pada asalnya bukan Islam. Maka kita nak kata dia orang Islam, mesti dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Barulah kita boleh kata dia orang Islam, dan dia tidak melakukan perkara yang mengeluarkan dia daripada agama Islam selepas daripada dia mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, dia pertama. Manakala bagi orang yang dilahirkan daripada keluarga Islam, terus dikatakan dia sebagai orang Islam selama mana dia tidak melakukan perkara yang mengeluarkan dia daripada agama Islam. Okey, itu orang Islam. Manakala orang yang bertakwa, apa maksud bertakwa? Bertakwa ni adalah orang yang asal perkataan takwa ni diambil daripada kata wiqayah. Wiqayah ni maksudnya benteng, pelindung, penghalang. Seseorang yang menjadikan di antara dia dan kemurkaan Allah benteng di tengah. Dia menjadikan penghalang di antara dia dan kemurkaan Allah, di antara dia dan neraka Allah. Bagaimanakah benteng tersebut dibina? Benteng tersebut dibina adalah dengan 2. Yang pertamanya melakukan apa yang diperintah dan meninggal segala apa yang dilarang. Pendek kata, orang yang bertakwa adalah orang yang melakukan kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada dia,
dan meninggalkan perkara yang diharamkan kepada dia. Sebab itulah kalau kita dengar Tok Khatib kata lagu mana, wahai sidang jemaah sekalian, sidang Jumaat, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan sekalian supaya kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Okey, takwa. Jadi bermakna perbezaan di antara orang Islam dengan orang takwa adalah setiap orang yang bertakwa adalah orang Islam. Tetapi tidak semesti orang Islam tu adalah orang yang bertakwa. Okey, boleh faham? Setiap orang yang bertakwa mesti kena Islam. Kalau dia tidak ada Islam, dia bukan orang yang bertakwa. Orang Islam, setiap orang yang bertakwa mesti Islam, tetapi tidak semesti orang Islam itu bertakwa. Ramai mana orang Islam tidak sembahyang, ramai mana orang Islam tidak berpuasa, ramai mana orang Islam curi, ramai mana orang Islam isap dadah, ramai mana orang Islam berzina, dan ramai mana orang Islam minum arak. Maka dia masih lagi dikatakan orang Islam, tetapi tidak ada sifat takwa di dalam diri dia. Okey, kalau dalam istilah ulama, di antara muslimin dan muttaqin adalah umum khusus mutlak. Maksud dia umum khusus mutlak, setiap orang yang bertakwa mesti dia orang Islam, tetapi tidak semesti orang Islam itu adalah orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Jelas eh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua soalan insya-Allah. Pertama, zaman dulu bagi saya lah, mungkin orang lain wallahu a'lam, kita belajar bab sembahyang ni kalau sebut hukum Islam, hukum sembahyang 13 tu kalau berkaitan dengan hukum kauli tu tidak diberi penegasan baca sabda dengan diri kita. Jadi mutakhir ni, maksud saya mungkin dalam tahun akhir-akhir lah, bila ada YouTube asatizah kita ada cerita berkenaan dengan kauli ni, jadi barulah ada antara kita sedar untuk baca lebih kuat. Kalau sebelum ni baca dan hati dan sebagainya. Jadi hak solat dulu-dulu kita kata yang kita buat tanpa penegasan daripada ulama-ulama kita, bagaimana keadaan ini? Okey. Yang kedua boleh Zat? Boleh. Yang kedua, saya pasti orang mananya katakanlah rukun 13 tu dibuat berkali. Contohnya kita baca pada diulang 2 kali ke dia jadi batal, ataupun maknanya buku-buku. Saya nak dapat pencerahan dari Ustaz ni. Ataupun contoh macam kita ingat kita baca berapa kali kan, ataupun dari segi takbir kita sebut, kadang-kadang kita berapa mari Allah Akbar, Allah Akbar, maknanya ulang-ulang. Jadi adakah itu menambah rukun dan sebagainya? Okey. Jadi untuk soalan yang pertama berkenaan dengan penegasan terhadap bacaan Fatihah dalam sembahyang. Baik. Jadi sebelum daripada ni bukan nak belajar, tetapi tidak ada penegasan. Maksudnya orang yang mengajar tidak memberi penegasan, bahawasanya tidak memberi penekanan bahawasanya baca Fatihah mesti kena dengar telinga kita. Baik. Jadi kebelakangan ini oleh kerana benda dalam YouTube ustaz-ustaz kita pakat mengajar belaka, jazahumullahu anna khaira, yang mana masing-masing memberi penekanan bahawasanya kita nak baca Fatihah dalam sembahyang mesti kita kena dengar. Okey, sebelum daripada pergi kepada jawapannya, sebenarnya kalau orang yang belajar dengan kitab sebelum daripada ni lah, zaman mana pun kalau dia belajar dengan kitab, sebenarnya perkara itu disebut di dalam kitab. Sebenarnya orang yang belajar dalam kitab, dia akan jumpa dengan benda ataupun apa yang disebut oleh ulama bahawasanya bacaan itu mesti kena dengar pada telinga kalau orang belajar dengan kitab. Okey, itu asal. Kalau saya boleh tanya Tok Bila. Tok Bila ngajar kitab lama kau. Kan gitu kan Tok Bila kan? Dalam kitab memang ada sebut perkara tersebut. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, dulu kita baca dalam hati sebagai contoh, ataupun kita baca tapi tidak bersuara. Maka bagaimana kau sembahyang kita? Okey, kita ambil cerita dulu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i.
mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dan pandangan ni bukan mazhab Imam Syafi'i saja, bukan pandangan majoriti ulama, bahawasanya sembahyang kita tidak sah. Tapi ada perincian lah, ada perincian. Kerana di antara rukun sembahyang, adalah baca Fatihah. Dia tidak dikatakan baca, melainkan mesti kena mengeluarkan suara. Tidak dikatakan baca, melainkan mesti kena mengeluarkan suara. Jadi kalau seseorang itu tidak mengeluarkan suara, maka ia tidak dikatakan dia membaca Fatihah. Apabila dia tidak membaca Fatihah, maka bermakna dia telah meninggal rukun sembahyang. Apabila dia tinggal rukun sembahyang, maka jelas sembahyang dia tidak sah. Okey. Itu secara umum. Cuma muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh. Sekarang ni benda hak yang lepas dah, hak yang kita buat. Jadi kalau kita bagi penekanan qada, jadi mungkin membebankan, maka tidak menjadi masalah bagi orang hak ustaz ataupun orang hak yang khabar hukum. Dia khabar pandangan yang lain untuk mempermudahkan kepada orang yang bertanya. Tapi akan datang wak molek lah, ni hak yang lepas dah, maksudnya untuk menggugurkan dia tidak perlu qada. Di sana ada pandangan ulama yang mengatakan, sebahagian daripada mazhab, antaranya dalam mazhab Maliki, menyebut bahawasanya tidak disyaratkan bersuara, cukup menggerakkan mulut. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Baik, jadi atas pandangan tersebut, maka sembahyang yang dilakukan saat itu masih lagi dikirakan sah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita sembahyang berjemaah, dia lebih ringan daripada kita sembahyang seorang. Sebab kalau kita sembahyang berjemaah, kalau kita menjadi makmum, maka di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan tidak wajib membaca Fatihah bagi makmum kalau kita sembahyang berjemaah. Jadi atas pandangan-pandangan tersebut, bagi orang yang selama keni dia jaga sembahyang tetapi dia tidak baca dengan berlafaz, tidak perlu dia qada balik sembahyang. Namun kalau dia nak qada balik, hak tu hak yang terlebih comel. Cuma akan datang mesti dia kena bersuara ketika dia membaca Fatihah, supaya dia melakukan sembahyang bertepatan dengan kaedah mazhab Imam Syafi'i, dan sepakat ulama mengatakan sembahyang dia sah. Okey, jelas? Okey, itu yang pertama. Berkenaan dengan masalah yang kedua, masalah menambah rukun. Dia menambah rukun, dia tidak dibolehkan kalau sekiranya rukun itu rukun fi'li. Rukun fi'li tidak boleh kita tambah. Maksudnya rukun fi'li tidak boleh kita tambah, maksudnya rukun fi'li ni rukun perbuatan. Kalau sengaja kita menambah rukun fi'li, rakaat sekali kita pergi buat 2 kali, puas dah rakaat sekali buat 2 kali buat 2 kali sekali bayang ni, contoh, maka batal sembahyang. Manakala mengulangi, kita kata menambah rukun qauli, maka ia tidak membatalkan sembahyang. Menambah rukun qauli tidak membatalkan sembahyang. Apatah lagi kalau kita tambah saat itu ataupun kita ulang pada ketika qiyam. Contoh, kita baca Fatihah 2 kali sebagai contoh, maka tidak menjadi masalah. Maksudnya ia tidak merosakkan sembahyang. Ni lain ya. Rukun qauli lain, rukun fi'li lain. Kalau dalam kitab dia kata lagu mana, dalam kitab dia kata antara perkara hak yang sunat sujud sawi adalah seorang itu memindahkan rukun qauli pada bukan tempatnya. Maksudnya dia baca Fatihah dalam sujud, ataupun dia baca Fatihah di antara 2 sujud, maka sunat dia sujud sawi. Dengan maksum dia sunat dia sujud sawi, benda tu tidak membatalkan sembahyang, tapi perbuatan tu salah. Cuma kalau dia baca Fatihah ketika qiyam, dia ulang ayat yang sama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulang ayat yang sama 2-3 kali, maka tidak menjadi masalah. Bahkan Rasulullah kadang-kadang Rasul baca satu ayat, Rasul ulang. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia mari zauq, mari khusyuk sebagai contoh, mari ketenangan sebagai contoh, maka tak ada masalah dia ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi jangan lepas daripada itu pakai rakaat lalu kena biar surah Fatihah. Wallahu a'lam. Ustaz, nak ada kauli tadi, maksudnya bukan Fatihah sajalah, maknanya selawat ke, tayat akhir ke, salam ke. Ya, sama. Dia tidak merosakkan sembahyang. Di dalam kita Fatihah dia beri penegasan, tapi kadang-kadang salam ada bunyi takbir pun. Dia semua rukun qauli
Rukun yang dinisbahkan kepada perkataan mesti kena bersuara. Dia kalau sekiranya tidak bersuara, maka kita tidak mengatakan dia telah melafazkan. Kita tidak akan tidak mengatakan, ataupun kita tidak boleh kata dia menuturkan dengan rukun qauli. Rukun qauli mesti dengan perkataan, maksudnya mesti dia kena melafazkan. Rukun qauli sama ada takbiratul ihram, ataupun baca Fatihah, ataupun meda tahiyat akhir, ataupun selawat kepada Rasul dalam tahiyat akhir, salam. Hak tu kena bersuara lah. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi ke bertidak? Sila lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada dua soalan sekarang. Soalan saya ni biasa je lah. Pertama tentang hutang lah. Orang berhutang ni lah. Kadang-kadang orang tu dia ada kemampuan nak berhutang, nak bayar hutang. Kadang-kadang dia tak nak sengaja tak bayar hutang. Jadi itu dua perkara. Jadi segi hukum kita nak bawa mati hutang dengan orang ni macam mana sekarang? Baik. Yang tu yang pertama. Yang kedua, berhubung dengan orang ni lah. Orang kena orang tu cakap dengan bandar tapi sebenarnya itu lah mesti cakap kau cakap dia orang dan mungkin cakap nawa tu kan tapi dia tak tahu pandai cakap jadi nak pelestari sekarang. Baik. Berkenaan dengan masalah berhutang dengan orang. Berhutang dengan orang sampai masa tak bayar. Masa nak berhutang saat ni tu sungguh sangat lembek lidah, lembek rekod minta orang sampai masa tak bayar. Dia sebenarnya orang yang tak bayar hutang ni berat lah. Ada ancaman yang cukup berat. Sehingga kan kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ini disebut oleh Rasulullah. Jiwa, ruh orang beriman, ruh orang Islam tergantung dengan hutangnya sehingga dijelaskan hutang. Jadi orang yang berhutang dengan orang, kalau dia mampu bayar, wajib dia kena bayar. Kalau dia tidak bayar, maka dikirakan dia telah melakukan dosa. Dan yang paling ditakuti, dia mesti kena takut bahawa takut dia mati sebelum daripada dia sempat bayar hutang, dan keluarga dia tidak membayar hutang dia, menyebabkan ruh dia tergantung. Waktu yang kita bimbang. Itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah, matlul ghaniyyi zulmun. Maksudnya penangguhan orang kaya daripada membayar hutang. Dia mampu bayar tapi dia buat penangguhan, maka ia adalah satu kezaliman. Maka kezaliman, kalau Rasulullah kata kezaliman ni benda yang berat. Kerana di sana ada hadis yang lain, kata Nabi SAW, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan demi kegelapan. Rasulullah tak kata zulmah, tapi Rasulullah kata zulumat, gelap demi kegelapan pada hari kiamat. Maksudnya dia pasti akan menanggung kesusahan demi kesusahan. Kita macam kita kata nak faham kegelapan demi kegelapan ni, kita malang gelap, tiba-tiba turun hujan lebat pula, gelap katuk jalan, lapu kereta tak nampak, lapu tak ada kereta. Memang kita rasa nak bawa atas lebuh raya. Dan nak bawa atas jalan ni, nak bawa atas lebuh raya, atas ni dah nak bawa. Tambai bawa pahak dalam sungai mana? Sungai mana bagi kau? Sungai dia bagi kau? Sungai mana kau? Pas dalam sungai kali kau. Sungai? Betul dalam sungai tu kan? Takut pas dalam sungai. Baik. Jadi dia kena takut perkara tersebut. Jadi apabila dia mempunyai kemampuan, maka wajib dia kena bayar hutang itu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya masalah nipu. Nipu jelas antara perkara yang amat dilarang oleh agama kita adalah nipu. Sebab itulah kalau kita tengok, sifat yang wajib bagi Rasul adalah benar. Sifat yang wajib bagi Rasul, sidiq adalah sifat yang wajib bagi Rasul. Dan nipu ni adalah perkara yang cukup dilarang oleh agama kita. Sehingga kan kata Nabi SAW, iyyakum wal kadhib, mu kena jauh dirimu daripada melakukan pendustaan pelawak. Sebab fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kerana sesungguhnya dusta pelawak ni dia akan membawa kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan akan membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang nak nipu saat itu, dia kena ingat penghujung dia bagaimana. Jadi dia bukanlah pergi kepada kebaikan, dia bahkan dia pergi kepada kejahatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada tidak bayar hutang, dan menyelamatkan kita semua daripada melakukan penipuan. Wallahu a'lam. Okey, untuk malam ni sini dulu.
Jadi ada soalan lagi kita sambung bulan depan pula, kalau panjang umur lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.